sejahtera saya ucapkan kepada Miss Adila dan rakan-rakan. Saya Noraini Abdullah dari kos pendidikan awal kanak-kanak. Saya dari kumpulan 3 mengambil alih tentang konsep budaya perkembangan kanak-kanak. Budaya adalah konsep pendidikan yang memberi peluang pendidikan kepada semua murid yang berbeza daripada aspek etnik, keturunan, bahasa, adat resam, dan budaya untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan sama rata dan juga berinteraksi serta memahami setiap rakan dalam bilik darjah dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan mudah apabila PA21 menekankan 5 daripada 6 aspirasi murid menyentuh pengetahuan, kemahiran berpikir, kemahiran memimpin, etika kerohanian, dan juga identiti nasional. Penekanan konsep berbagai budaya dalam PA21 adalah untuk memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang pada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Selain itu, perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga ke peringkat kematangan. Perkembangan pada asasnya ialah perubahan tingkah laku mental, manakala perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersikap berkualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Contohnya, bayi yang baru lahir tidak dapat bertutur dan meminta apa yang dikendakinya. Apabila bayi sudah berumur 2 tahun, dia mulai berupaya 1 atau 2 patah perkataan seperti mama atau papa, dari keadaan tidak boleh bertutur kepada boleh bertutur beberapa patah perkataan. Nyatalah kanak-kanak ini telah mengalami perkembangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada Miss Adila. Saya wakil dari kumpulan 3 membentangkan tentang faktor-faktornya meningkatkan permintaan untuk penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Pertama, ini karena ibu bapa yang sibuk bekerja dan tiada masa mengajar anak-anak mereka, lalu mereka menghantar untuk penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak mereka. Faktor kedua ialah karena kanak-kanak harus mendapatkan pendidikan yang cukup dan pengajaran agar mereka dapat memahami situasi ibu bapa mereka di rumah maupun di luar rumah. Faktor yang ketiga meningkatkan permintaan untuk penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ini karena begitu penting untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu pengajaran mereka dalam pembelajaran maupun yang harus dipelajari oleh kanak-kanak. Oleh sebab itulah ibu bapa harus menghantar ke sekolah dan awal kanak-kanak untuk meningkatkan generasi yang baik dan bijak di awal usia mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Miss Adila serta rakan sekelas. Saya Suriana binti Asbari dari kurs pendidikan awal kanak-kanak Dish 8 2021. Saya dari kumpulan 3. Saya mengambil alih tajuk perspektif psikologi mengenai perkembangan kanak-kanak. Menurut psikologi mengenai perkembangan kanak-kanak, taskah, tadika, prasekolah, tadbika, taski dan pasti, kanak-kanak adalah anak yang sedang berada dalam usia 4 hingga 6 tahun yang merupakan seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan.
Perkembangan kanak-kanak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi kompleks. Suatu proses evolusi manusia dari ketergantungan menjadi makhluk dewasa yang mandiri. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan, di mana kanak-kanak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek bergerak, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda dalam lingkungan hidupnya. Proses pendidikan bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara formal dapat ditempuh di Taska, Tadika, Prasekolah, Tabika, Pasti, dan Taski. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar kanak-kanak dapat mengembangkan potensi-potensinya di usia yang masih muda, sehingga kanak-kanak dapat berkembang secara wajar sebagai kanak-kanak. Melalui suatu proses pembelajaran sejak usia yang muda, diharapkan kanak-kanak tidak saja siap untuk memasuki proses pendidikan lebih lanjut, tetapi yang lebih utama agar kanak-kanak memperoleh rangsangan-rangsangan kognitif, sosial, dan emosi sesuai dengan peningkatan usianya. Hal ini karena proses tersebut dapat membantu proses pengembangan berbagai aspek perkembangan kanak-kanak. Perlu diawali dengan pemahaman tentang perkembangan kanak-kanak yang normal. Kerana perkembangan kanak-kanak berbeza jauh dengan perkembangan remaja atau orang dewasa, kanak-kanak memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki dunianya tersendiri. Untuk mendidik kanak-kanak pada usia 4 hingga 6 tahun, pendidik perlu memahami tentang dunia kanak-kanak dan bagaimana proses perkembangan kanak-kanak. Dengan pemahaman ini diharapkan para pendidik kanak-kanak di usia 4 hingga 6 tahun memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menentukan proses pembelajaran ataupun perlakuan pada anak yang dibinanya atau pada anak-anak yang diajarnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Zulaika binti Witin. Hari ini saya akan membentangkan perspektif sosial terhadap perkembangan. Pengenalan terhadap perspektif sosial terhadap perkembangan ialah perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti peniruan dan identifikasi, aktiviti bermain, persahabatan dan perhubungan dan rakan sebaya. Seterusnya ialah peringkat perkembangan sosial. Peringkat atau usia perkembangan berdaya tindak lawan rasa bersalah. Pada usia 2 atau 3 tahun hingga 6 tahun, pembentukan kesedaran kendiri melalui identifikasi dengan ibu bapa dan kesedaran tentang tanggungjawab atas tindakan sendiri. Seterusnya, kecekapan yang diperlukan ialah pembentukan kesedaran tentang daya usaha dan daya tindak. Pada masa ini masih wujud keinginan untuk mengekalkan keselesaan dan keselamatan yang diperoleh dengan menerima kawalan dan tanggungjawab. Ibu bapa juga harus memberi sokongan kepada kanak-kanak. Selain itu, rajin lawan rendah diri. Pada usia 6 tahun hingga 11 tahun,
Pembentukan nilai kendiri yang kuat melalui interaksi dengan rakan sebaya di sekolah, pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan yang dinyatakan di sini harus merangkumi kanak-kanak pertengahan dan juga kanak-kanak akhir. Seterusnya ialah konsep teori persahabatan. Pada tahap pertama berlaku semasa kanak-kanak berada di prasekolah. Biasanya sahabat yang menjadi teman baik adalah kawan yang tinggal berdekatan dan juga sepupu. Persahabatan dieratkan lagi dengan perkongsian alat permainan. Pada tahap kedua bermula pada persekolahan, sekolah rendah. Tahap ini berlaku kepada kanak-kanak yang berumur 8 hingga 10 tahun. Mereka mudah mempercayai sahabat mereka, setia kepada sahabat mereka. Pada tahap ketiga berlaku kepada kanak-kanak akhir dan remaja. Persahabatan yang dijalankan akan menjadi lebih dalam dan lebih saling mempercayai antara satu sama lain dengan sahabat mereka. Akhir sekali ialah kepentingan persahabatan dalam perkembangan. Fungsi pertama ialah peneguh kepada tingkah laku kanak-kanak. Di sini sahabat dapat memberi sokongan kepada sahabat mereka dan juga sahabat boleh menerima segala kebaikan dan keburukan diri kita. Fungsi kedua ialah model sosial kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan bertindak untuk melakukan tingkah laku yang dilakukan oleh sahabat mereka. Tingkah laku meniru adalah boleh mendatangkan kesan positif dan juga negatif kepada kanak-kanak. Di sini ibu bapa berperanan penting untuk memastikan kanak-kanak berada dalam perkembangan sosial yang sihat. Sekian.